Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid 3 Aula dan 3 Ahsan? Okey, pada minggu ini kita sambung lagi PDPR kita. Tajuk baru unit 14, kenali kesenian kita. Okey, pada minggu ini murid akan belajar memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, jadi apa itu soalan bercapah? Soalan bercapah merujuk kepada kepelbagaian jawapan. Kalau sebelum ini murid-murid telah belajar memberikan respon terhadap soalan bertumpu. Okey, bertumpu ialah jawapan berdasarkan maklumat. Tetapi untuk soalan bercapah, okey, jawapan yang boleh diberikan adalah pelbagai, tetapi masih lagi betul berdasarkan soalan. Okey, jadi kita lihat maklumat yang diberikan di situ adalah tarian Ceracap Inai. Okey, murid-murid boleh baca apa itu tarian Ceracap Inai secara ringkas. Murid-murid juga boleh imbas QR code untuk melihat bagaimana tarian Ceracap Inai itu ditarikan. Okey, jadi mari kita fokus tengok kepada soalan. Soalan yang pertama, apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okey, keistimewaan. Jadi daripada maklumat yang diberikan, tak ada difokuskan tulis keistimewaan, tetapi kita boleh ambil dari jawapan itu daripada maklumat yang diberikan, iaitu berasal daripada tarian istana. Kerana tidak semua tarian ditarikan secara umum. Okey, jadi pada zaman dahulu tarian Ceracap Inai ini hanya ditarikan di dalam istana sahaja. Okey. Jadi kita boleh jawab keistimewaan tarian itu ialah berasal daripada tarian istana. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Apakah fungsi cahaya lilin itu, Nabila? Okey, kalau murid-murid sudah imbas QR code itu terlebih dahulu, murid akan lihat semasa penari-penari itu menarikan tarian Ceracap Inai itu, dia ada pegang lilin. Okey. Jadi apakah fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyerikan lagi tarian itu. Okey, kalau nampak penari itu pegang, kita akan nampak tarian itu lebih menarik dan cantik. Okey, dan lebih berseri. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey, jadi daripada maklumat yang diberikan ada ditulis bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey, tetapi kita lihat balik kepada ayat di atas tu, ada perkataan berpasangan. Jadi kita tahu berpasangan ini bilangannya adalah genap. Okey, jadi kita boleh tulis bilangan penari yang terlibat ialah genap, sama ada 6 orang atau 8 orang. Okey, tapi kalau tak ada pasangan, boleh ditarikan secara ganjil bilangan penarinya. Okey, baiklah, kita tengok kepada aktiviti hari ini, buku aktiviti jilid 2, muka surat 7. Okey, sama merespon terhadap soalan. Soalan ni ada soalan yang bertumpu dan soalan bercapah. Jadi maklumat dekat situ, tajuk dia melentur buluh biarlah daripada rebungnya, ada kelas tarian Zapin. Okey, dekat situ ada maklumat, murid boleh tengok dan baca. Okey, kita tengok kepada dialog mereka. Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Jadi soalannya, bilakah kelas itu akan diadakan? Okey, jadi bila soalan bila, okey, soalan bilakah dia merujuk kepada tarikh, hari, masa. Okey, tetapi kita tengok balik kepada ayat tadi, kita fokuskan perkataan minggu. Okey, jadi kalau minggu, kita boleh tuliskan jawapan dia berdasarkan tarikh. Okey. Okey, jadi kita boleh tuliskan jawapan itu, kelas itu akan diadakan pada, tuliskan tarikh jawapan dia. Bukan terus tulis jawapan tu tarikh. Kita buatlah ayat dia. Okey. Macam ni cikgu tulis. Okay, kelas itu akan diadakan sebab kita nak jawab respon kan. Okey, kita nak jawab respon. Jadi kelas itu diadakan pada, tuliskan tarikhnya. Okey, soalan yang kedua. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Okey, soalan di mana. Bila di mana merujuk kepada tempat. Okey. Tempat. Jadi dekat situ dalam maklumat ada dituliskan tempatnya adalah Dewan Sekolah SK Perdana.
Okay, jadi murid-murid boleh tuliskan responnya. Kelas tarian itu diadakan di tuliskan tempat tersebut, tempat kelas tarian tersebut. Okey. Okay, pada kali ini cikgu tak nak tuliskan jawapan yang penuh sebab jawapan dia sudah ada. Jadi murid isikan jawapan tu. Okay, cikgu cuma bimbing untuk menulis ayat respon. Okay, soalan ketiga, mengapakah kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah? Soalan mengapa. Bila soalan mengapa, jawapan dia mestilah kerana ataupun bersebab. Okay, jadi inilah soalan bercapah. Jadi murid-murid boleh jawab dengan jawapan murid sendiri. Okey. Jadi cikgu bantu awak jawab. Dewan sekolah mempunyai tempat yang apa? Okey, ni cikgu bantu sedikit. Okey. Jadi kalau kamu perasan cikgu tak jawab dengan jawapan dia, macam contohnya, mengapakah kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah? Kelas tarian itu diadakan di dewan sekolah kerana boleh, murid boleh jawab juga macam tu. Okay, tapi cikgu pernah cakap juga sebelum ini, kita berada di dalam dialog ataupun respon secara terus. Jadi bila respon secara terus, murid boleh, kita anggap kita sedang berbual, sedang bercakap. Jadi kita bila sedang bercakap ni, kita terus berikan jawapan. Berbeza juga pula dengan soalan pemahaman. Bila soalan pemahaman, memang perlu dijawab dengan ayat yang lengkap, ayat penuh. Okey. Okey, soalan yang keempat, apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Okey, tarian tradisional yang saya tahu ialah, murid-murid boleh isikan jawapan. Yang ini pun kamu murid-murid boleh cari jawapan di internet. Okey, type sahaja jenis-jenis tarian tradisional lah. Nanti keluarlah jawapan dia. Jadi murid-murid boleh tulis salah satu jawapannya. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Okey, kekalkan ni maksudnya secara terus orang tahu, orang kenal. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, bila soalan bagaimana, dia merujuk kepada cara ke, melalui ke. Okey, jadi kalau macam ni kita merujuk kepada dengan cara lah. Okey, kita jawab, kita dapat kekalkan tarian tradisional dengan cara, murid-murid boleh jawab dengan cara apa. Kalau cikgu bimbing awak, okey, untuk yang soalan ni cikgu bimbing lah. Okay, kalau dengan kita nak mengekalkan tarian-tarian tradisional ni, dengan caranya ialah kita pergi belajar. Sebab itu maklumat itu dia berkenaan dengan kelas tarian Zapin. Okey, kita pergi belajar dan kita ajar semula pada orang lain. Jadi kita dah tahu ilmu tersebut, ilmu tarian itu, kemudian kita perkenalkan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain pula. Okey, biar orang ini orang lain pula pun tahu. Jadi dengan itulah caranya kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional. Okey, kalau kita tak pergi belajar, kita tak tahu. Dan kalau kita tak ajar pada orang lain pun tak tahu. Okey, jadi itulah caranya. Okey. Jadi kita tuliskan jawapan dekat situ. Kita dapat kekalkan tarian-tarian tradisional dengan cara belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Okey, yang ini cikgu bantulah jawapan untuk yang terakhir ni. Okey, dan kita ada satu lagi latihan muka surat 8, masih lagi tentang respon terhadap soalan bercapah. Okey, dekat situ ada tajuk baju tradisional Kadazan Dusun Penampang. Okay, murid-murid boleh baca dan lihat. Okay, baca maklumatnya dan lihat cara pemakaiannya macam mana untuk lelaki, untuk perempuan. Okay. Okay, kemudian kita fokus kepada soalan. Cantiknya baju tradisional Kadazan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Okay, jadi ada soalan. Pada pendapat kamu, mengapakah butang dan renda berwarna keemasan? Okey. Dia tanya pendapat. Ini adalah soalan bercapah. Okey, sebab bila fokus kepada pendapat, masing-masing ada pendapat masing-masing. Okey. Jadi kita jawab pada pendapat saya. Okey.
Kemudian untuk memendekkan ruang, sebab ruang pun tak banyak nak tulis kan. Kalau tulis panjang-panjang tu tak muat. Jadi kan cikgu kata tadi, respon ni kita boleh jawab secara terus, bukan seperti soalan pemahaman. Jadi mengapakah butang dan renda tu kita boleh pendekkan dengan tulis iya. Ia tu merujuk kepada butang dan renda itulah. Ia berwarna keemasan kerana sebab kenapa tulis kerana? Sebab soalan dia mengapa. Dia kiranya ada dua yang ditanya, pendapat jawapan sendiri. Kerana kita kena merujuk kepada format soalan kerana. Kerana apa? Kerana ia mempunyai nilai yang tinggi. Kenapa kita kaitkan mempunyai nilai yang tinggi? Sebab renda tu berwarna keemasan. Emas. Emas. Kalau kita tahu emas itu mempunyai nilai yang tinggi. Kalau tengok mak ataupun kakak ke, ada makcik ke pakai cincin emas, gelang emas. Jadi nilai emas tu adalah tinggi. Nak beli bukannya murah. Jadi mengapa dia letakkan renda dan butang tu warna keemasan? Untuk menunjukkan nilai yang tinggi. Mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Dia tanya soalan mengapa. Jadi bila soalan mengapa, mestilah kerana atau sebab. Kenapa sebab dia? Jadi cikgu pun terus jawab jawapan dia. Bukan tulis terus jawapan-jawapan tu, tulis kerana. Kita terus isikan jawapan dia sebab kita dalam perbualan kan. Jadi dia tanya mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayuran sebagai sumber pewarna kain? Tanaman dan sayuran merupakan sumber utama sebagai pewarna. Sebab apa dia kata sumber utama kenapa dia menggunakan sumber pewarna? Dia gunakan tanaman dan sayuran ni sebagai sumber pewarna kain sebab ia adalah sumber utama. Dekat dulu mana ada kita nak pergi zaman-zaman dulu mana ada orang cipta pewarna tiruan. Jadi dia kena pergi ambil daripada buah ke, daripada sayur ke, untuk dapatkan warna. Kalau dia nak warna merah, dia kena cari apa? Dia nak dapatkan warna hijau, dia kena cari apa? Jadi dia ambil daripada tanaman dan sayuran. Soalan keempat, apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Jadi dia tanya murid yang lelaki tu. Jadi terus dia jawab, saya tertarik dengan hiasan pada baju tradisional ini. Sebab ada hiasan kan, nampak tu ada hiasan kepala. Jadi dia tanya mengapa? Sebab mungkin baju tradisional ni banyak, ada banyak kan. Tetapi setiap satunya ada tarikannya tersendiri. Jadi dia tertarik dengan hiasan. Jadi hiasan pada baju ini membuatkannya dia tanya mengapa kan. Jadi dia beritahu sebab dia, hiasan pada baju ini membuatkannya kelihatan lebih cantik. Maksudnya ada hiasan tu nampak lebih cantik. Itu adalah soalan bercapah. Jadi maksudnya ada soalan, ada jawapan sendiri. Jadi kalau murid-murid lah ada jawapan kamu sendiri, kamu nak letak yang lain pun boleh. Tapi mestilah masih juga betul dalam konteks soalan yang diberikan. Jadi macam biasa, murid-murid siapkan jawapan dan hantar ke dalam Google Classroom. Jadi inilah dia dua latihan yang perlu disiapkan daripada buku aktiviti. Selamat menyiapkan kerja. Sekian, terima kasih.